Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita jumpa pada minggu ini dan terakhir ini. Baiklah, sama-sama kita niat dan kita kosongkan semua yang kita buat ini kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka menjadi abdi kepada Allah, dalam urusan ubudiyah dengan Allah Ta'ala, kehambaan pada Allah Ta'ala, insyaAllah menjadi hamba pada Allah adalah satu yang termulia. Menjadi hamba pada Allah sesuatu yang amat mulia pada Allah. Dan kita bila betul-betul jadi hamba Allah, kita paling seronok sekali, bebas diri daripada makhluk, dan kita sentiasa terikat dengan Allah Ta'ala, kerana ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan bincang panjang sikit insya-Allah nanti dalam kajian-kajian yang lain. Baik, buat permulaan pagi ini kita usai ulangkan baiklah apa yang telah tuan-tuan belajar mungkin pada kitab Bidayatul Hidayah. Dia tambahkan isi dia dan pengetahuan dia. Saya ambil sikit dalam muka surat yang ke-14. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala mu'allif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'a bihi wa bi Qur'ani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ni, hadis yang ke-14 yang di atas ni adalah hadis yang ada dalam Sunan Ibn Majah. Dalam samalah hadis atas itu dengan hadis Sunan Ibn Majah, hadis yang seumpama dengan dia, lafaz yang berbeza-beza. Baik, makna yang sama tapi lafaz yang berbeza. Hadis di atas, Nabi kata apa? Nabi sabdakan, man ta'ana ala ma'siyatin walau bisyatrin kalimatin kana syarikan lahu fiha. Hadis Nabi petunjuk untuk jalan hidup kita semua. Man a'ana ala ma'siyatin, barang siapa yang menolong orang lain melakukan sesuatu maksiat. Tolong orang buat maksiat. Apa dia maksiat? Apa makna maksiat? Maksiat makna satu benda yang membuatkan kita tu jadi derhaka pada Allah. Maksiat maknanya satu benda yang dilarang oleh Allah hingga Allah marah. Dia panggil maksiat. Adapun diterjemahkan dalam bahasa kita dia panggil derhaka. Maksiat itu kita kata derhaka pada Allah, berbentuk bantahan pada Allah. Derhaka dengan bentuk, derhaka dengan cara
bantah, tak dengar, melawan. Kan manusia ni dia lawan, sifat dia suka lawan. Dia lawan habis. Dengan Allah pun dia lawan, dengan makhluk lagi lawan. Baik. Sebab tu Allah sebut, apabila seseorang tu melawan mak ayah dia, bermakna dia melawan Allah. Sifat manusia suka melawan dengan kebajikan dan kebaikan. Disebabkan hati dia atau diri dia ada nafsu yang sentiasa nak tolak kebaikan, sebab dia sonok dengan kejahatan. Ini fitrah manusia. Baik, barang siapa Nabi kata, barang sesiapa pun yang tolong buat maksiat, tolong orang ni buat maksiat, buat derhaka dengan Allah, buat satu benda yang bagi Allah marah. Baik tuan-tuan muslimin subhanallah, kita nak faham balik dah. Adakah orang-orang semua manusia ni faham apa yang Allah marah ni? Adakah orang Islam semua reti apakah perkara yang menyebabkan Allah marah? Reti tak? Rasa-rasa manusia reti tak? Reti. Yang tak reti ni ada. Yang tak reti bukan manusia. Baik. Kalau nak kata lembu lawan Allah Ta'ala, patutlah pasal dia bukan ada reti. Kalau datang lawan Allah Ta'ala, patutlah pasal dia tak ada akal, dia tak reti. Tapi bagui pula, bagui pula lembu datang pasal dia tak reti, dia tak reti, bermakna dia tak reti nak lawan Allah. Manusia ni pandai, dia reti, lain reti buat lawan Allah Ta'ala. Habis pandai lawan lah. Bukan pandai turut. Sepatutnya pandai turut, pandai taat. Tiba-tiba pandai lawan. Tuan-tuan muslim subhanallah. Pasal dia rasa dia tu hebat, dia tu ada, dia tu boleh. Dia rasa dia baik. Maka membantu manusia melakukan kemaksiatan pada Allah. Seulang baiklah, manusia faham tak apa dia yang kata maksiat ni? Rata-rata umum manusia tahu apa tu maksiat. Semua manusia tahu apa itu maksiat. Semua orang tahu. Derhaka ni, buat bagi Allah marah ni, semua orang tahu. Pasal dia ada akal. Contohnya tinggal salat Allah marah tak? Marah. Tapi dia buat juga. Kan? Contohnya tinggal ibadat Allah marah, tapi tinggal buat juga. Bukan dia tak tahu, dia tahu, tapi sifat nak melawan itu. Sebab nak kata aku, mana boleh turut orang aku. Kalau turut orang, tak turut orang rendah pada kita, tak apa lagi, pasal dia lemah pada kita. Tapi tak mau turut Allah yang maha berkuasa, bermakna kita lagi kuasa pada dia. Rupa-rupanya sifat yang buruk pada kita ni ialah dipanggil sifat ego atau nama keakuan. Sifat aku ni satu sifat yang paling buruk yang ada pada manusia. Sifat aku. Nak buang sifat aku ni, nak ambil kata sifat kita, nak ambil sifat kami, nak kata aku tak ada, payah nak nyebab, susahnya. Tuan-tuan muslimin semua, tengok perjalanan hidup kita. Kecil-kecil dulu kita suka kata kawan-kawan kita kami. Nampak tak? Kami kan. Dulu kami pergi sekolah, mak kami hantar. Hanya dia seorang kan. Siapa cakap sampai bertua dah, sampai dewasa, ada cakap kami lagi. Tak siapa? Pasal dia rasa dia okey. Pasal dia rasa dia ada keupayaan, ada kekuatan. Dulu dia cakap kami pasal dia kecil. Tu dia kata kami kan tidur malam, mak kami tepuk pun. Nah, cuba mereka usaha kami kan tidur malam, mak kami tepuk kami. Kau jadi tepuk kepala kita. Ni gedong ke apa? Tengah malam pun mak tepuk ni.
Nah, berbeza lah. Berbeza. Budak-budak dia cakap kami. Bila main orang dewasa dia cakap kami. Dia kata aku. Kami kan malam-malam kami pergi Quran. Kami tak berani pergi orang-orang. Kami pergi ramai-ramai. Budak-budak. Main orang dewasa, alah aku tahun tu yang aku takut kan. Yang kata kau kan, aku buat Cina ni kau takut kan. Oh, kemas. Aku berhenti duduk lah, aku buat Cina tu. Kami tak ada. Jadi, bila dia makin besar, maka egonya bertambah. Sehingga dia, dahsyatnya dia lupakan Allah Ta'ala yang Maha Berkuasa. Baik, sebab itu maksiat pertama manusia apabila dia rasa dia itu dia. Sedangkan dia itu bukan dia itu Allah. Bermaksud Allah yang menggerakkan dia semua, bukan dia. Dia tak berkuasa apa-apa pun. Kita sekarang nak rasakan kita apa kita? Kita rasa kita ini ialah makhluk Allah yang Allah ciptakan dan Allah berkuasa atas kita semua. Nak ubah rasa ni, dia perlu kepada apa? Perlu kepada nak ubah rasa manusia tu jadi Tuhan. Nak ubah rasa, maka dia kena tengok balik. Dia kena belajar. Dia kena tengok balik siapa dia. Dia akan dapat diri dia itu seorang yang amat lemah. Lemah dah. Lemah. Jadi lemah segala-galanya perkara kita ni. Kena. Pasal apa kita kata lemah? Sebab kita sentiasa nak dibantu. Kita sentiasa memerlukan bantuan. Dan lemah sungguh. Sehingga kita minta orang tolong kita. Maka minta tolong tu nak abang akan lemah. Ni sifat yang ada sifat orang soleh. Dia bukan dia minta tolong orang tu pasal dia nak belagak tak. Dia minta orang tolong tu sebab dia nak rasa diri dia lemah dalam mengerjakan sesuatu, sebab dia bergantung pada Allah. Kadang-kadang orang pernah faham, kita minta tolong orang, kata benda tu boleh buat, tak boleh nyari. Kan? Boleh buat, tapi saja. Orang soleh kena minta tolong kita sebab dia nak rasakan diri dia lemah, hingga terpaksa minta bantuan orang yang mana orang tu dihantar oleh Allah Ta'ala. Bahasa perasaan. Baik. Hilangkan keegoan, satu benda yang kewajipan. Hilangkan rasa aku itu, satu benda yang perlu. Kena buang aku ni. AKU, aku. Buangkan. Sebab aku tu sifat iblis. Aku tu sifat iblis. Dalil ayat 12 pada surah Al-A'raf, buka surat sebelah kiri, ayat paling atas. Al-A'raf buka surat sebelah kanan, buka surat sebelah kiri, ayat atas sekali. Buka surat 152. Jumpa nak? Apa dia jawab? Apa dia yang ada ayat tu? Apa dia? Yang Allah kata, "Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk." Okay, Allah kata ke iblis, "Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk." Apakah perkara yang menyebabkan engkau bantah dan engkau terhalang daripada buat apa yang aku suruh? Benda apa yang halang kamu daripada buat apa yang aku suruh? Allah tanya kepada Allah tahu, tapi saja jadi dialog supaya ada iktibar untuk orang manusia lain. Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Itu firman Allah. Baik, apa jawab iblis? Khitab dia. Allah tanya dengan Allah tanya ni, bukan Allah tak tahu. Allah tahu, tapi saja nak bagi tahu kepada manusia lain.
Apa jawab Iblis? Qala ana khairum min. Apa yang halang kamu daripada buat apa aku suruh? Kata Iblis, pasal apa aku tak lawan? Kerana aku lebih baik daripada dia. Dia tu siapa dia? Adam. Aku lebih baik daripada orang tu. Qala ana khairum min. Aku terlebih baik daripada dia. Apa sebab aku baik? Khalaqtuhu min tin wa khalaqtani min nar. Sebab aku baik pada dia pasal kau jadikan aku bertanah. Kau jadikan dia bertanah. Dan aku kau jadikan daripada api. Api lebih baik bertanah. Dia rasa gitu lah. Dia rasa api lebih bertanah. Rupanya dia lupa api terpadam dengan tanah. Ya, api boleh padam dengan tanah. Maka Adam kata Iblis, aku lebih daripada Adam. Pasal Adam jadi daripada tanah, aku lebih daripada api. Aku lagi bagi pada dia. Buat apa aku nak turut dia? Dia leceh, dia rendah benda aku ni. Buat apa kau turut? Buat apa kau nak ikut dia? Pasal apa kau nak ikut dia pula? Aku lagi pandai benda, aku mengaji. Dia tak mengaji. Kan? Tuan-tuan muslimin sallallahu, maka itu maksiat manusia. Berlagak kepada benda yang dia rasa dia mampu, padahal dia tak mampu. Baik. Sehingga terhinalah iblis syaitan itu menjadi makhluk yang Allah hina disebabkan rasa dia ada, rasa dia hebat, rasa dia ada kekayaan, dia ada nama, dia ada harta, dia ada semua. Dia rasa dia ada, padahal benda itu semua kehilang. Dah mati baru tahu tak ada apa. So dia dah mati baru dia tahu tak ada apa. Baik. Maka membantu manusia dalam melaksanakan maksiat itu, maka dikira maksiat. Sesiapa yang menolong orang lain melakukan suatu maksiat, walau hanya dengan setengah kalimah sekalipun, bisyatrin kalimatin, tolong manusia bermaksiat dengan satu setengah kalimah. Setengah kalimah ni mana? Satu petunjuk supaya orang buat maksiat. Contohnya, kita duduk tepi jalan, ada orang yang tanya, kedai kok tahu mana? Kita kata, tu setengah kalimah satu. Tu setengah kalimah ke satu? Setengah ke satu? Tu Tiu. Satu kalimah ke dua? Tu. Satu ke setengah? Tu. Orang tak nak jawab pun. Tak takut saya kona. Saya tadi saya bagus ni. Tak kona saya tobat lah. Tobatlah pun. Takut saya kona tau. Nampak sangka buruk saya bagi-bagi tau. Saya tak kona, saya betul ni. Orang lurus. Perkataan tu satu kalimah kedua, tiu. Bukan tiu. Satu ke setengah? Setengah. Sebab dia singkat, dia kata penuh dia itu. Mana tu setengah. Baik, kalau orang tanya maksiat, tamanlah kedai kok, tu pun jadi maksiat juga. Sebab tunjuk kepada maksiat. Membantu orang bermaksiat oleh setengah kalimah pun, kata Nabi SAW, maka orang itu dikira berkongsi dalam melakukan maksiat tersebut. Dia tunjuk kata benda tu dikira maksiat, maka kita juga mendapat dosa maksiat. Kalau dia buat, kita tunjuk, maka kita dapat maksiat. Sebab itu Nabi suruh kita sentiasa menjadi petunjuk kepada kebenaran.
Doa Nabi ajak di pagi hari. Tidak. Nak keluar rumah ke mana ke, minta tolong Allah Ta'ala. Ya Allah, kau jadikanlah aku ni petunjuk untuk orang nampak kebenaran. Jadikan aku ni sebahagian dari petunjukmu ya Allah, yang ditunjuk manusia kepada kebenaran. Jangan kau jadikan aku petunjuk kepada kemaksiatan. Sebab hadis ni kan, tunjuk maksiat dapat dosa maksiat, tunjuk kebaikan, tunjuk ketaatan dapat pahala ketaatan. Pulang tunjuk pun. Duduk di kedai kan, duduk di jalan kan, jadi orang tanya, Encik, masjid tu dapat pahala. Encik, kenapa ni nak tanya lagi kedai kong kau nak tu? Dua orang tanya. Seorang tanya masjid, seorang tanya kedai kong. Dia jawab tu. Maka kongsi pahala, kongsi dosa. Patutnya tanya kedai kong tak abang pun tak abang. Kita cari-cari ya. Kan? Saya tahu. Tuan muslimin semua. Sebab itu kita ulang balik jangan kita kata tahu semua. Sebab perlu juga kita kata tak tahu. Walau kita tahu, perlu kita tak tahu pada benda yang buruk. Bukan bohong yang baik, bohong yang harus. Kan? Dia tanya kedai kok mana? Tak tahu saya. Mereka tahu. Tahu tak? Di pedagang kedai kok mana tahu tak? Tahu. Tak susah ambil tahu kan, sampai tahu. Tapi ambil tahu tak? Di Teluk Tawak ada kedai kok tak? Tak tahu kan? Tak ambil tahu lah. Melawatih ada kedai kok tak? Ada. Tak ambil tahu lah. Pasal apa? Tak perlu. Lagi bagus tak ambil tahu tak apa? Sebab senang. Benda halal maksiat tak ambil tahu tak apa? Orang tanya tak mana? Tak payah abang. Abang tak tahu. Sebab orang tak tahu semua. Sebab itu jangan ambil tahu benda-benda maksiat. Tanya tempat karaoke tahu mana? Tahu? Tu? Nah, masjid mana? Masjid tak tahu. Tanya masjid tak tahu, ni kamu bungkui pun ucap baca lepak lalu Tanya masjid tak tahu. Tuan-tuan muslimin sallallahu. Contohnya, dalam kawasan kita saja ada kubur masjid. Kan contohnya. Kawasan kita ni ada kubur masjid yang tuan tahu. Dia cari masjid baru, masjid lama, masjid ada orang, tidak ada orang. Ya baik, supaya apa? Supaya kita ambil tahu benda apa yang perlu. Dan saya ulang balik, wajib atas kita ni ambil tahu benda yang perlu untuk jadikan kita hamba Allah. Dan tak perlu ambil tahu benda yang tak perlu, takut tak jadi hamba Allah Ta'ala. Tak payah ambil tahu semua lah. Kita ambil tahu benda yang kait rapat dengan agama, kita ambil tahu. Benda yang tak berkait rapat dengan agama, tak payah ambil tahu pun tak apa. Baik. Ulama kata apa? Daripada hadis ni terpecah beberapa masalah daripada apa yang dibincangkan. Pertama, sudah balik Nabi sebut, siapa yang tolong orang buat maksiat walaupun dengan setengah kalimah, dia tolong juga, maka orang itu dikira berkongsi buat maksiat sama. Kadang-kadang kita pakai buat maksiat ni tak tunjuk pun, dengan lidah pun tunjuk dengan perbuatan. Kita pakai benda. Pakai sesuatu yang dikira orang boleh tiru. Sebab orang nampak dengan mata. Kan? Pakai rantai, orang lagi pakai rantai. Nak beza dengan orang, ada rantai kecil. Dia kecil yang tak nampak, hantam rantai, kayuh sekat. Orang tak nampak lagi, hantam rantai tambah kapai. Yang tu tak jaga langsung. Dan saya nak dua orang kata saya ada berbeza dengan orang. Baik. Jadi kalau tunjuk benda jahat, kadang-kadang benda ni orang merapu, orang tengok, dia tiru. Saya pun tak boleh faham juga kan. Kita ni kalau kita lah pakai kasus sebelah lain, orang tiru, orang kata apa? Satu sebelah merah, satu sebelah kuning.
sebelah lain. Orang kata gi kata orang kata gila. Yang sebelah lain kan. Tapi kalau orang-orang yang bercontoh dalam masyarakat kan, contohnya kan, artis juga pakai sebelah lain tak apa pula, ramai pula tiru. Jadi bahaya, jadi ikon benda ni bahaya sebab orang suka tiru. Kalau kita jadi ikon satu masyarakat, baik buat benda baik. Sebab benda baik yang kita buat tu orang tiru dapat pahala. Kalau orang tiru benda jahat, atau jahat kita tunjuk, maka kita dapat dosa sama. Tuan muslimin semua. Sebab tu ulama kata ada dua orang adik dengan abang yang berbunuhan. Yang ni anak Nabi Adam AS, kan? Qabil dengan Habil. Maka ulama kata apa? Bila berbunuhnya abang dengan adik dia, semua dosa pembunuhan di atas alam ini akan pergi kepada abang yang bunuh adik ini. Sebab dia tunjuk cara bunuh dulu mana. Baik, dia tunjuk cara bunuh tu macam mana. Lah ni pembunuhan di atas dunia, di alam ni dari hari ni, zaman moden, dia punya pembunuhan dia lain dah. Kan? Dia panggil apa? Dia panggil pembunuhan ala mafia. Mafia ni satu kumpulan jahat, gangster paling jahat. Baik, dah jadi mana? Dah lepas bunuh. Lepas tu dia perikan, bunuh kereta, bakar kereta, tolak masuk dalam lombong lagi. Ataupun bunuh kau tu, bubuh dalam kereta, tolak masuk dalam air, ataupun bakar kereta tu. Ni dia panggil pembunuhan yang amat kejam. Jadi pembunuhan yang ada pada hari ini, kan, semua dosa akan pergi kepada abang yang bunuh adik ni. Sebab dia tunjuk dosa tu. Dia tunjuk kepada pembunuhan, cara bunuh, dosa api. Maka sebab itu Nabi sebut, ulama sebut, kalau kamu nak jadi orang yang diikuti, jadilah orang yang diikuti pada kebajikannya. Jangan orang buat sampai orang ikut benda kejahatan, sebab dosanya akan berkongsi. Dosanya berkongsi. Ulama kata kalau boleh, jadilah orang yang mengajarkan orang dan tunjuk orang kepada agama Allah Ta'ala, sebab berkongsi. Kata Abi Darda radhiyallahu anhu, dia kata apa? Al-alim wal muta'allim fi ajri sawa. Al-alim wal muta'allim, orang yang alim, orang yang mengajar, wal muta'allim, dan orang mengaji, fi ajri sawa, pada pahala berkongsi sama-sama. Nah, kita kongsi ni, kita kongsi pahala. Kan? Bila saya tak ada, tuan-tuan, kita kata lah kan, bila tak ada ustaz, orang boleh mengaji tak? Kalau tak ada ustaz boleh mengaji tak? Tak ada ustaz tak boleh mengaji. Bila ada ustaz tak ada orang boleh mengaji tak? Boleh, mengaji seorang-seorang. Sebab tu Nabi kata lagi, beruntung orang berilmu ni sebab apa? Sebab jom jadi orang berilmu. Beruntung jadi ilmu ni sebab kalau orang nak, dia boleh bagi. Orang tak mau, dia guna sendiri. Sebab orang mengaji ni dia tak rugi mana-mana pun. Kita yang mengaji ni tak rugi mana-mana. Untung kita lagi. Sebab kalau orang nak ilmu kita tunjuk. Tapi kalau orang tak mau, kita buat sendiri, kita guna sendiri. Kedua-duanya memberi untung. Berbeza dengan orang jahil, perlu ditunjuk tetapi tidak boleh menunjuk. Berbeza orang jahil, dia perlu ditunjuk padahal dia tidak boleh menunjuk. Dan kelebihan orang alim ialah dia boleh menunjuk, kan? Dan dia boleh menunjuk orang kalau orang nak, dan dia menunjuk diri dia sendiri. Dia tak perlu ditunjuk. Sebenarnya dia amat diperlukan untuk menunjuk cara kepada kebajikan dan amal-amal soleh. Ada muslimin subhanallah. Dari kejahatan manusia diturut dan kebaikan pun diturut. Kalau gitu, ulama sebut, jadilah orang yang menunjuk kebajikan. Dan kita berkongsi pahala fi ajri sawa. Dan orang mengaji, orang belajar dengan mengaji ni sama-sama kongsi pahala. Wala khaira fima siwa zalika. Kata Abi Darda radhiyallahu anhu, wala khaira
fima siwa dzalika. Kalau jadi orang yang ketiga, maka kamu tidak ada kebaikan. Mengaji pun tak, mengajar pun tak, orang ni tak ada kebaikan, tak ada kebaikan. Baik, Nabi suruh jadi dua je, di antara orang mengajar dengan orang belajar. Siapa yang tak mampu mengajar, jadilah orang yang belajar. Dan sebenarnya orang mengajar ni pun dia juga belajar, ya, dia juga belajar. Kalau tak jadi orang belajar dan mengajar, jadi orang yang ketiga. Orang yang tak jadi orang belajar dan mengajar, jadi orang ketiga. Buntang begitu senang. Ayah senang faham, bagi senang faham lagi. Tak jadi orang belajar dengan mengajar, jadi orang ketiga. Bahasa surat. Tak jadi orang belajar dan mengajar, jadi orang ketegar. Bahasa surat ni. Jadi tak mau jadi orang ketiga, belajar dan mengajarlah sikit sebanyak. Dan supaya termasuk dalam kaedah hadis Nabi ini, menjadi orang yang menunjuk kepada kebajikan, jangan jadi penunjuk kepada kejahatan. Baik, semua sikit lagi. Dan jikalau niatmu dalam mencari ilmu itu untuk mencari keredaan Allah dan mencari hidayah, bukan semata-mata untuk pandai bercakap, maka hendaklah engkau bergembira kerana para malaikat telah membimbingkan, mengembangkan sayap-sayapnya apabila engkau berjalan, dan ikan yang ada dalam laut semuanya memintakan ampun bagimu apabila engkau berjalan. Ulama kata apa? Maka jadilah orang yang tunjuk kepada kebaikan, kerana orang yang tunjuk kebaikan dapat kebaikan. Dia kata kalau gitu, niatlah dalam mencari ilmu kita ini mencari dua benda. Kata Imam Ghazali, masa mengaji niat dua benda. Pertama cari redha Allah, yang kedua cari hidayah, petunjuk. Ni kena ngaji. Bukan nak cari pandai cakap, pandai ilmu, tak jadi nak suruh kita pandai. Tak. Mengaji nak cari redha Allah dan mencari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Akan dibimbing selalu. Sebab kita tak nampak, kita tak reti, kita tak tahu. Kita akan dibimbing selalu oleh orang yang ada sikit pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau niatmu mencari ilmu kerana mencari redha Allah dan mencari bahaya hidayah, mencari petunjuk, bukan semata-mata untuk pandai bercakap, bukan ngaji ni pasal nak pandai bercakap. Kalau kau cari mengaji sebab cari redha Allah dan hidayah, berhaklah kau itu bergembira. Kan? Orang cari ilmu kerana Allah, berhak seronok, bergembira. Kerana pertama menjadi teman malaikat, menjadi orang-orang yang manusia-manusia yang dicintai oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, seronoklah kamu orang yang mencari ilmu kerana redha Allah, kerana dosa engkau diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana malaikat meminta ampun dosa engkau, dan binatang-binatang dalam ayak ke burung-burung semua meminta ampun atas dosa kita semua. Maksudnya semua makhluk Allah memohon ampun kepada kita, kepada Allah Ta'ala, di atas dosa-dosa yang kita buat. Keluar mengaji je, terampun dosa. Senang kata dia, keluar mengaji itu cara paling mudah untuk Allah ampun dosa. Maka kalau gitu jangan keluar cari yang lain, mesti keluar cari ilmu. Kalau cari ilmu tu dalam pengampunan dosa daripada Allah. Keluar cari yang lain bukan dapat ampun dosa, mungkin dapat dosa. Baik, kita keluar rumah niat mencari ilmu walau sikit pun. Kan? Anak ajak cuti hari ni, satu Ahad. Jom mak, jom ayah, kami bawa pi rehat-rehat tepi laut. Dia nak pergi tak? Nak pergi tak? Anak tanya, mak nak pergi tak? Pergi laut ni. Nak pergi? Mak nak kata tak mau.
Tuk dia kata mau. Pulak dah. Tanya mak tuk mau. Tanya mak tuk mau. Apa boleh Baik. Tanya anak, tanya mak nak pergi tak? Apa kami nak kerja nak pergi Kedah kan ni? Baik. Yang baiknya ialah antara kita keluar tu, kita boleh keluar. Bukan dari luar keluar, tapi niat dia pertama mencari kepada Allah. Mungkin keluar tu dapat tenang fikiran, dan dapat melihat apa lagi keindahan alam yang Allah buat ciptaan. Sebelum mulut kita keluar kata subhanallah, boleh ya. Nak mencari rehat sah, relax kat diri itu untuk lebih ada semangat nak jadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gitu dalam termasuk niat mencari redha Allah, boleh lah. Kalau nak pergi pantai boleh lah. Kalau member ajak pula, jom kita pergi shopping komplek dengan niat mencari redha Allah, boleh tak? Boleh? Boleh tak? Memang boleh, tapi tak boleh. Sekarang sebab kita bukan jenis yang begitu. Ada orang ulama kata, ada orang ulama sebut, ada orang beruzlah mencari Allah. Mana beruzlah ni, mana dia lari daripada manusia. Dia lari pada mana? Pada manusia. Dia apa? Dia tak mau lepas kaca-kaca video, dia pun masuk dalam hutan ke seorang, berzikir dengan seorang, macam tu kan, ibadat dengan seorang. Boleh. Tapi terbaik ulama kata, kamu duduk dengan manusia, cuba ingat Allah. Itu lebih baik. Nak buat betul lah. Nak buat betul. Kita duduk dengan manusia, cuba ingat Allah, boleh tak? Saya pernah betul. Kan? Pergi ajak kawan, pergi dengan Syekh Yusuf Hasani Hafizahullah. Duduk sini ngaji. Pada 3 orang main, dia pun ajak saya, jom kita keluar. Dia nak Syekh, bawa lah aku pergi mana pun. Dia dah kereta, dia tak nak bawa ke mana? Syekh di mana? Dia kata, aku tanya nak beli kasut. Beli kasut. Dia ajak beli kasut, takkan beli bantai, tak kenal lah. Dia nak, bila beli kasut ke mana? Dia takkan nak pergi kedai kaki lima, tak kenal juga. Dia kata, okey, tak apa, aku bawa api. Kita pergi Sunway. Kan, Sunway Carnival. Tahu mana tak? Saya tak tahu mana? Saya tahu nama, tak tahu siapa. Tahu mana tak? Cik, belegak pergi betul. Hanya kerap pergi, tak pergi mana, tak tahu nak pergi mana, tak pergi lah. Baik. Saya berkata, tak apa, kata insyaAllah, aku bawa api ni Syekh. Saya bawa pergi. Maksud tu ke tengah hari lah. Ke tengah hari kita mengaji lah. Bila pergi di situ, bukan dia cari, memang cari kasut. Kasut tu dia nak pakai, kata dia nak hadiah tu, sempat pulang lah kan. Yang ikut mengambilkan dengan saya tu ada 2 orang lagi lah. 2 orang lagi, sahabat juga, ikut pergi. Sampai sana, dan orang ramai-ramai ni. Macam ada orang ramai, tengok orang naik tangga, turun tangga, terjun tangga. Kan, tengok ni. Bila bagi tengok tu, sakit Syekh nak ketuk pula. Tengok orang apa? Tak ada orang tu ramai kan. Aku rasa tengok orang. Dia ambil tasbih dia. Ambil. Dia suruh zikir tengah orang ramai. Padam gua kami. Dia suruh zikir. Pegang tasbih. Dia berjalan sambil. Takkan mulut nak sebut Allah, mata tengok manusia. Tak boleh, dia tengok manusia, hati sebut Allah, tak kena. Ketika itu rupa-rupanya Syekh nak ajak, mata tengok manusia, tak nampak manusia, tapi nampak Allah Subhanahu Wa Taala nak ajak macam tu. Kan? Kenapa? Karena konsep baru saya faham, rupanya konsep dia yang duduk dengan manusia, tapi nak ajak hati dengan Allah. Itu zikir paling dahsyat. Kan? 2 seorang boleh ya. 2 seorang sembahyang boleh. Subhanallah, 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 subhanallah. Boleh tak kan? Subhanallah, subhanallah. Lepas tu masuk ala ghaib tu. Bila buka pintu ala ghaib, masuk tu ghaib tu. Kan? Subhanallah, 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 subhanallah. Boleh tak kan? Subhanallah. Tu boleh masuk ala ghaib tu. Boleh masuk ala ghaib dah. Tenggelam, panah. Tenggelam, betul.
Tak ada subhanallah lah. Yang ada huruf huruf kha. Huruf tu dia timbul huruf kha ke mana? Kha. No? Baik. Rupanya kalau duduk seorang-seorang zikir tak boleh. Ya. Kita nak ajak zikir seorang-seorang ni, dapat Allah zikir seorang, punya kena zikir duduk dengan orang. Sebab tu dia guna zikir jahar, ada zikir sir. Sir tu tak boleh. Mereka dengan jahar dulu, ramai-ramai zikir dulu lah. Dan bantu. Nanti sebut nama Allah Ta'ala. Nah, muslimin subhanallah. Baik. Mencari Allah Subhanahu Wa Ta'ala penting dalam pengajian. Cari Allah. Baik. Kalau kita mengaji sebab nak pandai dan sebagainya, ketika itu ulama kata tak boleh. Carilah dalam mengaji cari Allah dan hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Apabila kita ada rasa begitu, seronok kita sebab dapat 2 benda, 3 benda dapat. Pertama dapatnya malaikat, berteman dengan para malaikat Allah. Jadi kawan rakan pada malaikat. Orang mengaji ni teman malaikat. Bila kawan malaikat ni, dia jadi jenis kumpulan makhluk Allah yang status tinggi. Yang dia punya kedudukan tinggi, taraf tinggi mana? High classnya orang jenis makhluk yang bertahap tinggi, VIP. Sedia makhluk Allah yang Allah ciptakan daripada cahaya. Jadi bila dari teman malaikat, bermakna orang ni orang yang sentiasa membawa cahaya. Orang mengaji ni dikandingkan dengan para malaikat Allah. Jadi teman para malaikat Allah sebab bila malaikat Allah jadikan bercahaya, orang mengaji jadi teman malaikat, bermakna dia juga ada cahaya diri dia. Orang boleh sama dengan para malaikat Allah. Seorang balik, orang mengaji sama atau menjadi teman para malaikat Allah pada segi kedudukan cahaya yang ada. Betul orang mengaji. Dengan mengaji ilmu ni, kita dapat suruh jalan-jalan hidup kita untuk sampai pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak mengaji tak dapat lah. Keistimewaan orang mengaji mencapai tahap para malaikat Allah, bermaksud bukan dia jadi malaikat tak, dia mencapai ketinggian seperti mana Allah muliakan para malaikat, Allah muliakan orang mengaji. Sebab cahaya-cahaya yang ada. Dengan malaikat pun suka nak kawan dengan kita. Baik, malaikat suka nak berkawan dengan kita. Sehingga kan orang mengaji dengan tuan muslimin semua, orang mengaji kan. Akhirnya kehebatan orang mengaji ni, kalau sentiasa berteman kepada malaikat, kalau kita beramal dan mengaji dan beramal dengan ilmu yang ada, sehingga kita diangkat oleh Allah ditawan kawan malaikat, jangan heran nanti kalau kita mati malaikat main. Jangan heran kalau kita mati di malaikat main. Bukan tekan malaikat malaikat Izrail saja main dah. Malaikat tu memang main pun. Tapi malaikat lain akan main. Rahmat malaikatnya akan main kita. Seperti mana apa yang jadi pada seorang ulama at-tabi'in, nama dia Imam Syekh atau Imam Abu Bakar Al-Warraq. Hari mati dia, turunnya burung-burung dari langit yang banyak sangat dukelilingi rumah dia. 2 tiap rumah macam ada batuk. Ada batuk apa, banjir batuk. Dia makan padi, batuk rumah dia. Bila orang keluar tengok, penuh dia ada burung rumah dia kan, burung-burung. Anak murid dia halau, cuba halau lah burung tu. Burung tu terbang mai balik. Dia terbang mai balik, contohnya mula-mula mai 10 ekor, dia terbang dia mai balik, dia ajak lagi 10 ekor lagi, 20. Dia terbang sampai banyak je burung tu duduk di rumah, sampai masuk dalam rumah, duduk di sebelah dia. Baik, bila orang nak halau burung, dia kata jangan halau dia bang, ni tetamu Allah, tamu aku. Orang yang siapa dia ni, wahai Syekh. Dan dia kata, inilah malaikat Allah mai sebab nak ziarah aku. Kalau saat lagi aku nak kembali kepada Allah. Baik. Jadi Allah rupakan malaikat tu menjadi burung-burung sebab teman malaikat Allah.
Orang ngaji ni, ulama dan orang ngaji sentiasa mendapat tempat pada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hingga depa sentiasa redha akan kita buat. Redha apa? Depa redha apa yang kita buat. Bila malaikat redha apa kita buat, dia selalu berdoa pada Allah supaya kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kehebatan bagi seseorang. Hebat seseorang bukan pada jumlah duit banyak, tapi hebat seseorang jumlahnya ialah jumlah rahmat Allah kat atas diri dia. Bahagia seseorang bukan pada kekayaan, tapi bahagia seseorang adalah pada rahmat Allah yang timpa diri. Bukan jumlah duit yang banyak, tapi berapa banyak jumlah rahmat Allah yang turun atas kita. Jadi orang bahagia atau orang yang terbaik pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertama, malaikat-malaikat Allah datang minta ampun. Malaikat-malaikat kembangkan sayap. Kembang sayap mana-mana sentiasa lindung kita. Kembang sayap bermakna malaikat lindung kita daripada panai, daripada bahaya dan sebagainya. Sebab malaikat apa? Kita di mana pun malaikat ada. Bantu kita, tolong kita dan menjaga kita daripada benda-benda yang buruk. Kan? Kita juga ada maksiat nak buat, teringin juga nak maksiat tu. Kadang-kadangnya jahat hati ni, jahat syaitan tu. Teringin juga nak maksiat. Jadi malaikat main payung, malaikat main ajak kita buat ketaatan. Kita berpindah daripada buat maksiat menjadi taat. Malaikat. Kita ni selalunya, kadang-kadang selalunya mereka nak solat ni kadang kita payah nak buat, kadang-kadang nak buat awal. Tak faham sangat ikut. Nak azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak iya. Dan ni awal ni itu 1.25 lohor, asar 4.30 masuk. 2 jam lambat lagi. Dan kan ada juga teringin lagu tu. Tapi itu syaitan. Dia malaikat mereka kata, "Bangkit. Jom sembahyang kami, jom." Dia bangkit, bangun. Bangun untuk taat Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah menanti kamu. Mula nak sembahyang akhir waktu. Tiba-tiba bila malaikat pujuk kita jadi bangkit dia sembahyang akhir waktu lah. Jadi payah lambat ni payah pula. Rasa hati kotor pula. Kita berbangkit ambil wudu sembahyang akhir waktu balik. Sebenarnya tuan-tuan, Rasulullah ni bukan kekuatan kita. Ini rahmat daripada Allah yang hantar malaikat pulihkan kembali ingatan kita untuk sembah Allah di awal waktu. Gunanya daripada kita jadi teman kepada malaikat. Malaikat bantu kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala daripada maksiat tukar jadi taat. Tuan Rasulullah. Baik, itu guna kita berteman dengan malaikat Allah. Yang kedua, orang-orang yang mengaji kerana redha Allah dan mendapat hidayah Allah, niat dia itu dia akan mendapat pengampunan Allah di sebaik doa makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain. Semua makhluk Allah berkata, "Ya Allah, ampunkan dosa dia." Kalau gitu, nak sibuk apa lagi tuan-tuan? Nak sibuk tambah dosa atau sibuk nak kurang dosa? Nak sibuk tambah dosa? Tu saja kawan malaikat, tu saja mengaji. Sebab tak mengaji itu tak mendapat doa pada malaikat kan. Jadi alhamdulillah kita termasuk jadi orang mengaji. Kurang-kurangnya rahmat Allah sampai dan dosa kita diminta ampun oleh para malaikat Allah Taala dan pada makhluk-makhluk Allah yang lain. Baik. Itu yang hidayah ataupun hadiah Allah untuk kita apabila kita dapat menjadi hamba dia. Hadiah Allah Ta'ala kita dapat apabila kita dapat buat ketaatan. Baik, malam Jumaat kita bincang malam Jumaat baru ni kan, tentang al-qa'imu bisyari'ati faqat. Kan, al-qa'imu bisyari'ati faqat tafaddala alaihi bil mujahadah, wal qa'imu bil haqiqati tafaddala alaihi bil minnah. Wa syattan ma baina al mujahadah wal minnah. Fal mujahadah mawjud wal minnatu
Mafqud, matan Jawhara, matan pada kitab Tauhid Risalah Imam Arsalan. Orang yang mendirikan sesuatu ibadat dengan sebab syariat, maka hujungnya akan berjumpa dengan kesungguhannya beribadat. Di akhirnya akan dirasa letih dan tak tahan. Tetapi bagi orang yang mendirikan syariat dengan sebab Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu akan dilebihkan oleh Allah dengan bermacam-macam pemberiannya. Dan orang-orang yang menjalankan ibadat dengan sebab bersungguh-sungguh pada syariat, maka dia akan tetap merasa dirinya ada. Padahal orang-orang yang mendirikan syariat dengan sebab hakikat Allah, maka dirinya hilang. Yang wujud ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu panjang cerita dia. Tetapi kita faham, tuan-tuan muslimin subhanallah, ibadat yang kita nak buat ni, dia bukan satu benda yang meletihkan. Letih bila kita ambil syariat, tapi bila kita ambil dengan hakikat, kita buat ibadat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tak jumpa letih. Kita jumpa rehat, jumpa seronok. Dalam mengaji ni letih, tapi dah letih dah seronok. Kita nak bezakan kita buat tu pasal syariat ke, pasal hakikat ke, pasal Allah ke, bukan pasal Allah. Tengok, adakah kita berhenti keletihan dalam mengerjakan sesuatu ketaatan. Tengok tuan-tuan, kalau kita berhenti buat ibadat, itu tanda kita ahli syariat. Tapi kita tak berhenti, ada buat syariat tu, walaupun sikit pun kita buat juga, bermakna kita telah termasuk dalam orang yang ahli hakikat. Buat kerana Allah. Sebab Allah kurniakan anugerahnya kepada orang-orang yang dia kasih. Jadi ibadat ini, solat, baca Quran, puasa, zikir, mengaji, ini satu kefarduan Allah. Tetapi orang-orang yang baik, dia tak kata ini satu kebenatan, tetapi dia merupakan satu kerehatan yang padanya kelazatan. Sebab diambilkan ibadat itu menjadi hadiah daripada Allah. Kita nak kona ambil tu. Segala ibadat yang Allah bagi ini bukan satu benda yang memberatkan kita, tetapi segala ibadat yang Allah bagi ini merupakan hadiah besar daripada Allah. Salat hadiah daripada Allah. Mengaji ini hadiah besar daripada Allah. Baca Quran hadiah besar daripada Allah. Semua ibadat yang kita kena buat merupakan hadiah-hadiah Allah Ta'ala untuk kita semua. Bila hadiah ni, ada orang tolak hadiah? Ada orang tolak hadiah? Bagi hadiah orang tak mau tak? Bila bagi hadiah orang kita ambil, bermakna hadiah sebagai tuan hadiah. Tidak ada pernah orang tolak hadiah. Tetapi orang sentiasa menerima hadiah. Sebab dalam hadiah itu ada sesuatu. Kan? Kotak je Ustaz. Takkan kotak ni Ustaz, buka kotak ada kotak, buka kotak ada kotak, buka kotak ada kotak. Leleh ada, leleh dalam kotak yang kecil sekali tu ada kapas satu. Tak ganggu. Kan? Berjadi yang besar ni. Bawa pun dia 3 orang bawa dia. Bila buka kotak tu ada kotak lagi. Buka kotak ada kotak. Buka dia. Leleh sikit dalam kotak kecil tu dia buat ada duit 5 duit tipu. Kan? Rupanya dalam kotak itu dia mesti ada benda yang berharga. Bermakna apabila kita rasakan solat itu hadiah besar daripada Allah, jom cari apa benda yang ada dalam hadiah itu. Solat ada apa dalam dia? Rupanya dalam solat itu ada ketenangan, ada kebahagiaan, ada keseronokan. Tapi takkan dapat rasa bagi orang-orang yang hilang rasa. Baik, dengan sebab hilang rasa dengan sebab dosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa na'udzubillah. Baik. Maka kita nak fahamkan bahawa benda-benda yang ada kat kita ni semua hadiah daripada Allah. Semua hadiah mereka. Baik, sama ada ujian ke, ujian ni berbentuk karamah ke atau istidraj,
dalam dia ada hadiah daripada Allah. Khususnya benda-benda yang dikira kemuliaan, benda-benda dikira sebagai karamah. Dalam karamah ini dia ada apa? Ada ujian, tetapi dalam dia ada benda berharga. Maka ambil hadiah besar daripada Allah Ta'ala. Semua jadi hadiah. Jadikan Quran hadiah besar daripada Allah kita. Jadikan salat hadiah Allah untuk kita. Jadikan puasa, zakat, haji, mengaji dan semua ni hadiah-hadiah Allah untuk hamba-Nya. Binatang muslim subhanallah. Jadi kita bertanya baliklah, ulang balik mana? Kelebat Allah telah memberikan hadiah utama hebat pada hamba-hambanya. Soalannya balik, apakah hadiah hamba kepada Allah? Allah dah bagi hadiah dah kat kita. Kita nak balas apa pula? Bila Allah menghadiahkan dia menghadiahkan dia jadi Tuhan kita, maka hadiahkan balik diri menjadi hamba kepada Allah. Jawapan dia, hadiah kita pada Allah ialah diri ini. Kata pada Allah, ya Allah, Kau hadiahkan diriku sebagai hamba Engkau, ya Allah, kerana aku jadi hamba kepada Kau saja. Kalau Tuhan aku hamba Engkau, maka itulah hadiah terbesar yang paling Allah tunggu daripada hamba-Nya. Allah tunggu hadiah ya, kita nak bagi, kita bagi sifat kehambaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sama juga apabila mak hadiahkan pengorbanan melahirkan, mengandung, melahirkan, membesar akan kita semua. Soalan dia balik, apakah hadiah anak kepada mak ayah pula? Ya, bila mak susah payah nak besarkan kita, maka apa pula hadiah besar kita untuk mak atau ayah? Kan? Apa hadiah dia? Apa hadiah seorang anak untuk mak atau ayah? Apa hadiah dia? Jawapan dia, jadilah anak pada mak ayah itu. Bila kita nak hadiahkan diri kita pada Allah sebagai hamba, Allah Tuhan, kita hamba tu hadiah. Sama juga kita hadiah kepada mak dan ayah. Mak ni anak mak ni, ni anak ayah ni. Kan? Bayar balik macam tu. Sebab itu yang ditunggu oleh mak ayah. Ditunggu apa? Dia tunggu anaknya. Maka hadiahkan diri kita sebagai anak untuk mak ayah. Sama juga cikgu. Cikgu hadiah pengorbanan kepada anak murid dia. Kan cikgu hadiahkan diri dia sebagai guru untuk membimbing anak murid dia. Maka apa hadiah murid kepada guru? Jadi pelajar yang terbaik dan cemerlang. Itu hadiah murid kepada guru. Faham? Dan itu so cikgu nak dia ajak anak murid dia, bukan suruh jadi apa? Suruh jadi pelajar terbaik. So jadi pelajar yang terbaik, maka hadiahkan menjadi diri jadi pelajar terbaik untuk guru. Itulah hadiah untuk guru. Untuk mak jadi anak yang terbaik, untuk ayah jadi anak yang terbaik, untuk Nabi SAW jadi hamba, jadi umat yang terbaik, dan untuk Allah Ta'ala jadi hamba yang terbaik. Kan? Tuan-tuan muslimin sallallahu. Baik-baik kita bincang hadiah ni. Kan tu bagi hadiah kat birthday mak, birthday kawan bagi hadiah. Birthday markah lagi banyak hadiah lagi. Tak sampai birthday bagi hadiah dah. Kan? Jadi 2 kali. Kalau kata apa kekasih hati tu contohnya kan, hadiah 2 kali setahun. Birthday 2 kali. Berapa birthday 2 kali? Birthday yang tahun Masihi dengan tahun Hijrah. Gelok main tu. Kan? Birthday kerap ni. Ni hak Hijrah ni. Ni apa ambil hadiah ni? Ni hak Masihi punya. Oi, hang sayang semua tu. Mak kamu mana birthday Hijrah, mana birthday Masihi? Tak pernah bagi. Tuan-tuan muslimin sallallahu. Saya ulang balik dah. Dikira leceh lah kita ni. Jadi kawan kita tahu, tiba hari lahir kawan kita tahu, hari lahir mak kita tahu. Leceh. Amat leceh lah. Tarikh lahir orang lain kita tahu, tiba-tiba tarikh lahir mak tak tahu. Koman sepanuh. Tarikh lahir ayah tak tahu. Itu koman sepanuh. Tapi tarikh lahir kawan tahu. Tarikh lahir yang tahu. Tarikh lahir penyanyi tahu. Dia tahu. Dan penyanyi dia
Lahir apa, warna apa, kegemaran penyanyi dia, kan? Warna apa, magi tidak rupa pun tahu. Magi tidak rupa, tidak balik ke rupa, semua dia tahu. Pasal dia ambil tahu. Dia ambil tahu pasal orang, tak ambil tahu pasal mak ayah. Satu benda yang tak kena. Ambil tahu tentang apa, tentang orang lain, tapi tak ambil tahu pasal Nabi, memang lagi tak kena. Ambil tahu pasal makhluk, tak ambil tahu pasal Allah, lagi-lagi tak kena. Nah, tuan-tuan, sebab kita perlu memberikan hadiah kepada semua benda ni, ke semua yang kita ucapkan ni. Ada hadiah untuk mak ayah, ada hadiah untuk guru, ada hadiah untuk Nabi, tak ada hadiah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nak jadi apa? Nak jadi apa kita? Kadang pada Allah jadi hamba dia, pada Nabi jadi umat yang terbaik, pada mak ayah jadi anak yang terbaik, dan pada guru jadi murid yang terbaik. Okey? Ya, jadi okey, tidak tak hadiah apa-apa. Hadiahkan diri, kejayaan diri untuk dirasai oleh orang lain. Tuan-tuan muslimin. Maka tuan-tuan balik, rupa-rupanya ibadat yang kita buat ni semuanya hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan muslimin subhanallah. Kemudian ayat Quran di bawah, surah yang ke-15, saya sambung sikit lah. Kita tak baca berapa habis lah, kita ambil sikit je. Baik, syaitan sebenarnya sentiasa bermaksud untuk engkau lakukan kejahatan. Syaitan itu sebenarnya sentiasa bermaksud menghasut engkau supaya sentiasa melakukan kejahatan, padahal engkau mengira bahawa engkau telah berbuat kebajikan. Syaitan suka buat kita buat kemaksiatan. Hingga kan dahsyatnya syaitan ni, dia boleh pujuk kita buat maksiat tu pun kita kata baik. Dahsyat syaitan ni. Kita boleh kata baik. Dia tahu kata mayang lambat-lambat tu salah, tapi syaitan dia pujuk kita sampai kata tak apa, habis waktu ku khabar. Sampai dia kata punya dahsyat syaitan ni. Sampai dia kata, oi tak apa, habis waktu ku khabar. Lagi dahsyat lagi, dia kata tak apa, Allah tu Maha Pengampun. Itu lagi dahsyat. Walaupun kita tahu tu maksiat, tapi syaitan ni dia berusaha memberikan bahawa jahat itu baik. Kan? Bila kata jahat tu baik, tu panggil syaitan. Kalau kawan jahat tu kata baik, itu ada panggil iblis pada diri kita. Kalau dia tengok orang jahat tu kata baik, itu ada panggil iblis yang diri. Sebahagian dia lah, sebahagian dia. Kerana syaitan bermaksud supaya engkau melakukan kejahatan dan kau kata kejahatan itu kebaikan. Kan? Kita tahu tak Allah tak bagi bakhil, tapi bakhil juga pasal kita tahu bakhil itu bagus. Karena kita tahu pemurah itu baik, tapi tak jadi murah. Kerana syaitan sentiasa mengajak kita kata yang jahat itu jadi baik. Maka dengan itu syaitan telah berjaya memperdaya engkau. Kalau seseorang tu yang kata jahat dia kata baik, jahat dia kata baik, bermakna syaitan telah berdaya dia. Dan minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ia telah berjaya mengumpulkan engkau bersama-sama dengan golongan yang disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, ayat surah Al-Kahfi. Ayat surah Kahfi, ayat belakang Nabi ni. Di antara ayat 10 ayat Nabi. Antara 10 ayat Nabi. Kalaulah kita buat jahat kata rasa baik, sebenarnya dibelaya oleh syaitan, dan syaitan berusaha mengumpulkan kita masuk golongan yang Allah sebut dalam surah Al-Kahfi ni, ayat 103 104. Surah Kahfi berapa ayat semua? 10. Jadi maka termasuklah 10 ayat terakhir, ayat 13, 14, 103, 104. Apa ayat dia? Ayat yang Allah maksudkan golongan-golongan yang ditarik oleh syaitan menjadi golongan-golongan yang dimurkai oleh Allah. Siapa dia? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala.
alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya. Ayat 103, 104. Ayat 0103, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan ya Muhammad, maukah kamu aku khabarkan dengan orang yang sebenar-benarnya mendapat kerugian dalam usaha mereka? Allah kata, mau nak Muhammad? Ya Muhammad, wahai Nabi aku, kasih aku, mau tak aku cakap kamu, siapakah golongan yang rugi? Rugi dalam beramal. Rugi dalam golongan yang rugi dalam beramal. Mau tak Nabi, Allah kata kat Nabi SAW. Bukan Allah tanya, Allah nak bagi. Tak boleh tanya, Allah mana nak bagi pun. Kata Allah Ta'ala, mau tak ya Muhammad, aku tunjukkan kamu siapakah golongan yang paling rugi dengan beramal mereka itu. Jawapan dia, mereka yang berugi itu ialah alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang telah mensia-siakan perbuatan mereka dalam hidup di dunia ini. Dia suka buat bagi apa? Bagi benda-benda yang dia buat tu jadi rugi. Dia buat dia sia-sia. Perbuatan mereka termasuk golongan yang sia-sia. Sebab tu kita faham balik kata lagha tu apa dia? Jauh daripada lagha, jauh diri daripada jadi orang yang buat benda sia-sia. Kita kok mana pun kena ada timetable, kita kena ada jadual, nak buat apa, supaya tak termasuk dalam golongan-golongan yang sia-siakan hidup. Kerana golongan-golongan yang sia-siakan hidup ni golongan yang paling rugi di atas amal-amal yang mereka bekerjakan. Baik, apa yang Allah sebut? Iaitu orang-orang yang telah mensia-siakan perbuatan mereka dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka telah berbuat baik. Inilah golongan rugi. Dia buat benda sia-sia tapi dia tak buat baik. Tak habis main jemaah, dia kata baik. Mereka rugi lah kalau main jemaah, rugi pun. Kan? Dia buat benda sia-sia, duduk di rumah tak ada sembang. Golongan sia-sia. Kan? Duduk di masjid dah, sembang lagi. Oi. Habis sembahyang, orang doa, pergi keluar sembang. Sia-sia, rugi pahala kebajikan. Padahal kalau dia doa sama-sama pun ada juga. Soal dapat tak dapat doa tu cerita lain. Berdoa tu ibadah. Jadi tanda-tanda orang yang rugi, orang sia-siakan diri dia ialah tak mau berdoa. Dan doa tu ibadat besar kepada Allah. Tapi dia tak rasa rugi, tak rasa sia-sia. Tuan-tuan muslimin sallallahu. Faham dia? Orang-orang yang amat rugi ni ialah orang yang selalu mengerjakan perbuatan yang sia-sia. Lagha. Apa benda lagha? Benda yang tak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibuat juga. Jadi benda-benda tu lagha, sia-sia. Di masjid awal tapi bersembang, rugi. Di masjid, tuan-tuan muslimin sallallahu. Saya tanya soalan boleh tak? Siapa paling baik? Di antara orang yang pergi awal masjid tapi bersembang dengan orang pergi lewat masjid, masuk masjid sembahyang terus. Ya. Okey. Jawab guna. Siapa paling rugi? Di antara orang yang pergi masjid awal tapi bersembang. Masuk waktu dia ambil sembahyang dia. Dengan orang tu dia pergi lewat masjid, dekat orang sembahyang mau sampai. Allahu Akbar, dia main kat takbir, dia pun masuk sembahyang. Allahu Akbar, sembahyang jemaah sama-sama. Siapa paling rugi? Siapa paling rugi?
Tu yang siapa dia orang ni? Antara yang pergi masjid awal tapi dia sembang pula 6 rakaat pula. Panjang rakaat. Jadi bukan rakaat tu mak rizukun, dia panjang 6 rakaat tu mak lazim musafar kali ni. Panjanglah. Dan baik. Dia pergi awal ke masjid tapi bersembang. Tak buat ibadat apa. Dengan orang ni dia pergi masjid sayuk. Mana dia baik? Okay. Tengok akal nak jawab mana. Nak timbang kat mana akal. Siapa lagi baik? Siapa lagi baik? Di masjid awal ke atau di masjid sayuk tu? Siapa boleh jawab? Pergi balik awal. Itu tidak sayuk. Main lambat untung lagi pada main awal bersama. Ya. Setuju? 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 Tak setuju apa? Tak setuju. Main awal. Main awal pula. Tukar pula. Tukar pula lah. Jadi main awal pula. Tadi main sayuk. Dia pun tak setuju, tukar pula. Tukar pula jadi main sayuk pula, main awal pula. Siapa rugi, main awal ke atau main sayuk? Jawapan dia dua-dua rugi. Dua-dua buat benda sia-sia. Yang baik tengah-tengah. Tu betul yang Nabi kata al-kullu umur awsatuha. Nak buat apa-apa ambil tengah-tengah. Kan ambil tengah-tengah. Ambil yang tengah-tengah. Kadang orang tanya kita, Ustaz, pasal apa buat kelahiran Rabu? Orang ramai ni pasal hari tengah-tengah. Minggu, tengah-tengah minggu. Dia pergi belah sana belah minggu tengah-tengah. Kan? Nah, sehingga ada pendapat ulama kata siapa yang mula kerja hari Rabu ada keberkatan. Wallahu a'lam. Kan? Ulama sebut ni bukan kata Nabi pun, ulama sebut. Ulama sebut ni mungkin ada ilham Allah Ta'ala untuk dia. Kan? Diambil tengah-tengah. Kan? Orang yang terbaik adalah orang yang mengambil mengimbang di antara kejahatan kebaikan itu tengah. Baik, malah dia suka kebaikan, dia tak suka kejahatan. Ya, tuan-tuan muslimin sallallahu. Jadi orang yang main sayuk ke masjid pasal apa? Pasal sayuk. Pasal apa sayuk? Dia tahu sebab dia sayuk pasal apa? Maka dia tak main awal di waktu mana azan tu, contohnya dia buat pada sia-sia. Sebaliknya orang main awal tak masuk dalam masjid, solat dan sebagainya pun sia-sia juga. Kerana masjid itu tempat ibadat mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka kedua-duanya main awal pun dia rugi. Kalau tak kena gaya, main sayup lagi rugi. Kalau tak kena gaya, ambil tengah. So kira-kira masuk masjid tu banyak ibadat dia buat juga. Kita masjid awal ni tu kan, biar awal masuk masjid tu, ambil sembahyang lambat sikit. Masuk dalam masjid bolehlah etikaf. Dia sunat pada masjid lagi. Ada masa tengok masuk luar tak masuk lagi. Baik main kotor dulu. Kan? Banyak benda nak buat. Ni tak ada kerja apa nak buat. Sedangkan banyak benda nak qada. Subuh tak qada lagi. Tapi siapa ketua betul lah. Kalau sembahyang tengah-tengah orang ramai sembahyang qada subuh, jangan angkat tangan dah. Nak begitu orang ni. Siapa-siapa qada subuh di celah orang ramai, jangan angkat tangan. Tutup pakai jubah sopan elok dah, tutup Allahumma hdina. Tutup hari tu. Waktu tu dia tu haji tak main subuh. Tak apalah, pulang kat orang asal kita qada, tapi ulama kata wajib qada di rumah supaya orang tak tahu kesilapan kita. Sembunyikan. Kalau tu sama sampai di masjid juga kan, sampai di masjid hukum fiqh. Sampai di masjid dia tiba main sunat pun pakai elok dah, main sunat mak dia kata Allah. Kita subuh aku tak qada ni. Ketika itu dia wajib segera main subuh. Main subuh. Cuma ulama fiqh Syafi'iyah kata afdal juga kalau kau tak baca kunut. Kalau baca kunut pun tak kat tangan.
Dari kat lama baca sikit, Allahumma hdina fi man hadai. Tunjuk ya Allah dengan main tubuh kita. Ataupun tinggal terus. Qunut subuh tu tinggalkan kerana dia sunat ab'ad saja. Sebab tu ulama letak sunat ab'ad. Kalau tinggal tak ada masalah. Baik, bila tinggal sengaja nak qadha tu, nak ganti susawi pun boleh, tak ganti susawi pun boleh. Kalau salat subuh qadha di celah-celah orang ramai, tak perlu angkat tangan dan tak perlu sujud sahwi, kerana wajib menjaga maruah diri. Tahu tak? Ni tengah-tengah orang ramai lah, tu dia Allahumma hdina fi man hadai. Baca kena atau apa juga, bayang tak kena. Allahumma hdina fi man hadai. Betul ya? Fi man hadai. Tu dia tu dia ni baca. Oh lah. Wa afina fi man afai. No. Kok mana balik kuah lu panjang minit. No. Baca kata pula malu ke orang lah. Maka wajib, ulama kata wajib menjaga maruah di dari ketika tu tinggalkan qunut dan tinggalkan sujud sahwi itu. Sekiranya orang tak tahu kata kita buat apa, kadang kita qada semua. Dan orang tak tahu dia main sunat biasa pun. Kasih orang suka tengok, orang tak tengok tak apa. Bila masuk dalam masjid awal tak nak siapa, boleh qada subuh dengan angkat tangan dan sebagainya. Sebab tu suruh pergi masjid awal. Kan tuan-tuan muslimin semua. Di ayat ni kata Allah kata apa? Ada orang yang Allah kata ke Nabi, ada golongan yang rugi dalam beramal, yakni orang-orang yang tersesat dalam melakukan perbuatan di dunia ini, dan mereka sangkakan mereka telah buat baik, tetapi sebenarnya mereka berbuat kejahatan. Orang yang rugi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan muslimin semua, kita rehat sat, kita sambung balik insya-Allah. Kita sambung kita tauhid. Kita tanya insya-Allah sikit.